Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang sedikit mengenai dengan pada malam ini mengenai dengan dalam bab korban. Bila sebut tentang korban, perkara yang pertama sekali dalil daripada Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi. Dalam Quran menyatakan dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik, sembahyanglah kamu kerana Tuhan kamu. Maksud sembahyang di sini sembahyang hari raya Aidil Adha. Sebab itu sembahyang hari raya Aidil Adha lebih afdal daripada sembahyang hari raya Aidil Fitri. Sebab tak disebutkan sembahyang hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri dalam Quran. Fasalli li rabbik adalah Aidil Adha. Solat Aidil Adha lebih afdal berbanding dengan Aidil Fitri. Kalau takbir hari raya Aidil Fitri lebih afdal. Sebab dalam Quran menyebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha tidak disebut dalam Quran. Wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Solat dahulu, kemudian sembelih korban. Sembelih. Itu dalil daripada hadis, dalil daripada Quran dalam suratul Kautsar. Cuma wanhar di sini sembelih di bahagian tengkok lah. Cuma sebahagian tafsir menyatakan wanhar ini fasalli li rabbik, sembayang dan letak tangan di dada. Ada juga tafsir begitu. Tapi tafsir yang masyhurnya adalah sembelih korban. Dalil dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, dhaha bikabshaini. Nabi sembelih dua kibas, amlahaini aqranaini, dua kibas yang berwarna putih dan juga bertanduk. Jadi sebab itu binatang korban ini yang bertanduk adalah afdal. Yang berwarna putih afdal berbanding dengan warna lain. Lembu pun sama. Warna putih lebih afdal berbanding warna hitam, berbanding warna-warna yang lain. Yang bertanduk lebih afdal daripada yang tak bertanduk. Kibas di sini bermaksud kibas adalah biri-biri jantan. Nabi sembelih 2 ekor. Dalam mazhab Malik, kibas lebih afdal berbanding dengan unta dan juga lembu. Sebab dalam Quran sebut dalam kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam dalam surah As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وفدينا, kami tebus, kami tukar Nabi Ismail yang nak disembelih, tukar dengan apa? Kibas. Bidhibhin azim. Ulama tafsir menyatakan kibas yang besar, iaitu kibas yang gemuk. Mazhab Malik menyatakan kerana apa Allah Ta'ala tak tukar unta, tak tukar lembu, dia letakkan kibas, menunjukkan kibas ataupun biri-biri jantan adalah yang terbaik untuk dibuat ibadat korban. Mazhab Syafi'i tidak melihat kepada itu. Dia melihat kepada maqasid penyembelihan korban. Sembelihan korban lagi banyak daging lagi bagus. Lagi antara unta dan juga kambing, unta lebih baik sebab unta banyak isinya. Unta dengan lembu, unta lagi banyak isi. Jadi unta lebih baik daripada lembu. Lembu jatuh nombor 2, kerbau pun jatuh nombor 2. Yang nombor 3 adalah kambing. Itu dari segi afdal. Sebab apa? Maksud daripada syariat korban untuk beri makan. Bukan beri makan, beri daging mentah kepada fakir miskin atau kepada manusia. Tapi dari segi sedap, kambing lagi sedap lah daripada unta. Unta ni orang Malaysia kita jarang makan, jarang jumpa. Tapi kalau dah kena, dia akan kembali kepada daging kambing balik. Sebab kambing sedap. Dalam hadis menyebutkan ma amila banu adam yauman nahar min amalin ahabbu ila Allah min iraqid dam. Tak ada amalan lebih afdal pada hari raya Aidil Adha berbanding
menumpahkan darah, iaitu penyembelihan korban. Sebab itu lepas sembahyang raya, balik salin baju, terus makan sikit dan terus datang ke masjid untuk penyembelihan korban. Itulah amalan yang paling afdal. Tuan-tuan jangan harapkan nama didaftarkan ataupun tidak, datang saja. Orang tak bagi, tak bagi untuk bantu petugas korban, menjadi petugas korban, tak apa. Kita tak nak habuan apa-apa, cuma kita nak bantu. Itu amalan paling afdal. Antara kesalahan orang Melayu kita ni, mereka jadikan ibadat korban, petugas korban ni mereka bagi kad pun ada. Kad tu upah. Upah tak dibenarkan upah tidak dibenarkan daripada anggota binatang korban. Upah duit tak apalah, upah benda-benda lain boleh. Sekarang ni menjadi persoalan, apakah beza upah dan juga hadiah. Hadiah boleh bagi, hadiah daging korban boleh, ataupun sedekah daging korban boleh kepada fakir miskin, petugas tu miskin boleh bagi. Persoalannya kita bagi ni, tuan-tuan lihat, bila kita sebut tentang bagi upah, maksudnya dia ada daripada two way, dua jalan. Satu adalah orang yang buat kerja, satu lagi ada imbalan di upah. Kalau tuan-tuan kata saya bagilah upah kepada petugas korban, tapi bagi upahnya daging, dia tak jadi upah tu. Dia tidak bagi hadiah daging, dia tak akan jadi hadiah, dia jadi upah. Sebab apa? Sebab ada kerja. Kalau dia duduk masjid, duduk kat surau, orang lain semua tengah buat bertungkus lumus, lapah daging semua, dia duduk baca Quran, duduk zikir seorang-seorang dia kat surau. Agak-agak tuan-tuan bagi daging korban tak? Rasa menunjukkan tak ada sifat kerja sama. Jadi tak nak bagi daging korban dekat dia. Paling kurang bantulah masuk daging dalam plastik ke apa. Dia baca Quran je duduk dalam surau. Tuan-tuan tak nak bagi. Sebab apa tak nak bagi? Sebab dia tak nak bantu sekali. Yang petugas korban bagi, sebab apa bagi? Sebab dia buat kerja. Kalau dia tak buat kerja, tak nak bagi. Jadi tuan-tuan bagi atas apa nama? Atas nama hadiah. Bukan hadiah. Hadiah tu kalau tuan-tuan bagi orang duduk dalam masjid tu, dalam surau, yang tak buat kerja pun tuan-tuan bagi juga. Itu nama hadiah. Sama juga dalam jual beli kita ni, kadang-kadang percakapan kita sedikit berbeza. Kita beli pen, beli ikan, kita kata bagilah ikan ni, nah saya bagi duit. Bagi ikan, saya bagi duit. Tak ada pun ucap jual beli. Itulah jual beli. Ada barang, ada duit. Macam nak bagi hadiah aja, macam nak bagi apa kita panggil ni, macam nak bagi hibah, bagi saja. Tapi ada imbalan dia, barang, ikan ataupun pen. Maka itulah jual beli. Tuan-tuan bagi pinjam kepada saya motor. Tuan-tuan kata saya bagi pinjam motor lah, tapi kena bayar RM50. Jadi saya pun ambil bayar RM50. Itu bukan pinjam, itu nama dia sewa. Mulut dia kata pinjam, hakikatnya adalah sewa. Kalau pinjam free, kalau sewa kena bayar. Jadi dalam muamalat kita banyak kita sebutnya lain, tapi hakikatnya perkara itu adalah lain. Sama juga daging korban ni kita bagilah hadiah. Sebab apa bagi hadiah? Sebab dia bantu-bantu surau kita sikit. Kalau bantu surau, itu tak panggil hadiah, itu dipanggil upah. Kemudian macam mana nak hadiah? Hadiah adalah selepas daripada upah. Saya gunting rambut, harga RM10. Saya kata saya bagilah hadiah RM10, tak apalah. Itu bukan hadiah. Itu adalah pekerjaan dia dalam gunting rambut. Saya bagi dia RM10. Kalau saya bagi RM15, saya kata tak apalah hadiah. RM15 itu bukan hadiah. RM5 je hadiah, bukan 15. RM10 upah di gunting rambut. RM5 itu adalah hadiah, lebih daripada pekerjaan dia. Itu tuan-tuan kena pasti. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah dia akan sebut tidak dibenarkan memberi upah kepada siapa? Kepada petugas korban, daripada mana-mana anggota korban. Daripada mana-mana anggota korban tak boleh bagi upah. Tanduk ke kaki ke tak boleh.
boleh bagi hadiah. Mana kalau nak bagi daging korban juga, bagilah hadiah. Atau bagi hadiah itu pun selepas mana diberi upah. Untuk petugas korban, untuk penyembelih, untuk siapa pun adalah kena bagi upah, bukan bagi daripada binatang korban. Kalau bagi daripada binatang korban adalah bagi hadiah, tapi kena setimpal dengan kerja dia, upah dulu. Tuan-tuan nak bagi hadiah saja tapi upah tak nak bagi, upah kena bagi. Kalau tak, tuan-tuan kena sama ratakan. Siapa yang datang, siapa yang bertugas, tak tugas, dia datang kena bagi. Itu bernama dia hadiah. Kalau dia buat kerja baru bagi, itulah nama dia upah. Secara tidak langsung lah. Secara tak langsung itu nama dia adalah upah. Dan tidak boleh menjual sesuatu pun daripada daging korban. Daging korban tak boleh jual. Tuan-tuan, kulit tak ada orang nak, jual lah, duit ambil kat surau, bukan ambil kat kita. Tak boleh. Ibadat binatang korban tidak dibenarkan mana-mana anggota dia untuk dijual, sebab dia adalah ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Binatang korban ni tak boleh untuk jual. Orang miskin boleh jual. Tuan-tuan bagi dia daging korban, bagi 1 kilo ke 2 kilo ke, orang miskin boleh jual daging korban. Sebab orang miskin dia perlukan duit. Kadang-kadang daging dia kata, aku ni tak berapa selera untuk makan daging ni. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Jadi dia kena ada duit dulu, baru dia berselera untuk makan. Jadi dia jual lah daging korban. Tapi bukan untuk semua orang. Tuan-tuan kena faham, untuk orang miskin saja. Orang kaya ataupun bukan orang miskin tak dibenarkan jual. Kulit, perut tak ada orang nak. Selalunya kita mesti ada orang naknya. Tak ada orang nak, maka tanam, tak boleh jual. Dan tak boleh untuk kita pindahkan daging korban tersebut ke negara ataupun ke negeri yang lain. Sebab apa? Bila tuan-tuan buat korban di sini, sampai berita kepada jiran-jiran, kepada penduduk taman, penduduk kampung. Jadi mereka mengharapkan, paling kurang buat korban sini adalah rasa sikit daging korban. Tengok-tengok semua masuk van, hantar ke tempat orang asli. Tuan-tuan nak buat tempat orang asli, sembelih kat sana lah. Sebab apa nak sembelih kat sini? Kesian dekat orang-orang sini, walaupun mereka ada duit, bukan tak ada, tapi mereka inginkan keberkatan daging korban. Jadi sebab itu, kalau nak bagi kat orang asli, simpanlah sikit. Yang baki tu bagilah orang miskin dan juga orang kawasan kita. Sebab kita buat sembelihan korban sini. Tapi kalau tuan-tuan nak semua bagi kepada orang asli ataupun orang miskin dekat kawasan-kawasan, tuan-tuan ada tempat untuk semua orang miskin, buat sembelihan korban di sana, tak perlu buat di sini. Hukumnya sama dalam memindahkan harta zakat lah. Tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur, bayar zakat di mana? Di Perlis, jauh ya. Sebab apa tak bayar di sini? Memindahkan harta zakat tanpa sebab, itu hukumnya haram lah. Kalau ada sebab, itu dibenarkan. Sekarang ini pun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh. Kemudian untuk daging korban yang biasa adalah disunatkan untuk kita makan sikit. Sebenarnya tidak mengambil lebih daripada 1/3. Tuan-tuan ambil satu bahagian tu tak lebih daripada 1/3, itu disunatkan. Tapi yang afdalnya ambil sikit je, yang lain tu semua bagi orang. Kalau daging korban tu daging nazar, orang yang bernazar ataupun anak isteri dia tak boleh makan daging tu. Dia kena bagi semua ke orang. Kalau akikah boleh lah. Akikah masak pun tak apa. Akikah itu yang terbaik lah, masak. Kalau ada orang buat akikah kambing, sembelih kambing dulu, kemudian masak. Masak kari ke apa, itu yang terbaik untuk akikah. Korban tak, korban jangan masak semua, masak sikit bolehlah untuk petugas-petugas, tapi jangan masak semua. Sebab daging korban ni maqasid dia adalah untuk bagi orang daging mentah. Tuan-tuan, syarat nak sah korban ni kena bagi orang miskin juga, walaupun sikit. Setiap satu bahagian peserta tu ada bahagian orang miskin. Tapi kalau tuan-tuan kata, tak, kami masak semua, satu seekor tu kami masak, cuma kami bagi orang miskin, tapi kami bagi kari daging lah. Tak, kari daging
tak dianggap, tidak dikira sah ibadat korban untuk orang miskin. Orang miskin saya bagi tahu kena bagi mentah. Orang kaya ke siapa ke, untuk daging korban kena bagi mentah. Untuk makan sesama kita petugas-petugas korban atau orang yang sembahyang zuhur ke asar sekali bolehlah sikit. Tapi tuan-tuan jangan bagi orang miskin daging kari ke daging kicap ke, jangan, daging korban tu. Sebab mereka tak nak kadang-kadang makan ni. Mereka nak duit. Orang miskin dia sanggup jual, dan dibenarkan dalam syariat untuk jual daging korban bagi orang miskin untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan duit. Kemudian dalam mazhab kita adalah sunat muakkad lah. Sunat muakkad kerana Nabi umirtu bin nahar wa huwa sunnatul lakum. Nabi kata apa? Salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'. 3 perkara aku sunat untuk umat aku wajib untuk umat aku sunat. Apa dia? Salah satu daripadanya adalah ibadat korban. Solat witir Nabi wajib, kita sunat. Lagi solat duha Nabi wajib, kita sunat. Ibadat korban Nabi wajib untuk kita sunat. Hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang ada perbahasan sikit di kalangan ulama. Dia bukan hadis yang sahih lah. Tapi nak bagi tahu ibadat korban ini hukum adalah sunat muakkad dan makruh kalau kita meninggalkan ibadat korban. Makruh kalau kita tak menjadi peserta ibadat korban, dalam bahasa yang mudah. Kerana ada ulama kata wajib. Mazhab Hanafi dia wajib. Sebab tu mazhab Hanafi, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh ni mereka tak sembelih dekat masjid surau. Setiap rumah mereka ada seekor lembu sembelih. Oleh yang demikian, seafdal sedekah sunat adalah ibadat korban. Ibadat korban disunatkan kepada siapa? Disunatkan kepada orang yang merdeka. Orang yang merdeka, bukan hamba, dan juga orang Islam. Kalau orang kafir tak disunatkan untuk dia buat ibadat korban. Dan disunatkan juga kepada ayah, kalau ada harta lebih, dia boleh buat korban. Dia boleh buat korban juga untuk anak dia, tapi dengan harta dia, bukan harta anak dia, harta dia. Dan orang yang memiliki kelebihan pada hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha, malam hari raya Aidil Adha, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, maka untuk mereka ini adalah disunatkan untuk membuat korban. Kemudian korban ini akan jadi wajib dengan 2 perkara lah. Sama ada nazar, ataupun kita kata kalau kita ada lembu, kita kata binatang ini aku nak jadikan korban, maka jadi wajib. Dia secara automatik jadi wajib. Kemudian tuan-tuan, dalam ibadat korban ini yang afdalnya adalah unta seperti yang saya bagi tahu tadi, yang kedua adalah lembu, yang ketiga adalah biri-biri, dan yang keempatnya kambing. Untuk lembu 7 bahagian. Untuk lembu, kalau kita kata 7 ekor kambing dengan seekor lembu, mana yang afdal? 7 kambing dengan 7 bahagian lembu diambil seorang, mana yang afdal? Ulama kata 7 ekor kambing lebih afdal berbanding dengan seekor lembu. Walaupun diambil 7 tu atas nama dia semua. Sebab apa? 7 kambing lebih afdal, lagi banyak penyembelihan itu lebih afdal. Cuma sebahagian di kalangan kita ini ada yang salah faham. Dia kata apa tau? Dia kata kita kumpul lah duit ramai-ramai, seorang berapa ringgit, seorang RM50, ataupun adik-beradik dia kumpul seorang RM100 sampai RM5,000. Anak saudara, anak menakan, cucu menakan, semua dia ambil. Cukupkan RM5,000 beli seekor lembu. Dari segi pahala ibadat korban tu tak ada lah. Dari segi pahala tu tak ada, sebab ibadat korban ke 7 bahagian. 7 bahagian. Kemudian 7 bahagian tersebut mana 7 peserta, namanya 7. Dia tak boleh lebih daripada 7. Sebab dalam hadis daripada Jabir kata naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-budnah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami sembelih bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah, kami sembelih unta 7 bahagian, 7 peserta dia. Lembu pun 7. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih akan jadi macam mana? Akan jadi sedekah biasa je.
Sedekah biasa. Contohnya saya ni satu bahagian masjid adalah 750. Saya pula ada RM700 je. Jadi tuan-tuan datang ke saya, "Nah, Ustaz ambil RM50 ni, saya bagi. Cukup kan untuk ibadat korban 750." Tuan-tuan dapatlah pahala ibadat korban? Tak, dapat pahala bantu saya je lah, RM50. Itu pun dikira pahala, tapi bukan pahala ibadat korban. Pahala memberi hadiah atau memberi sedekah, itu je. Jadi bila ramai-ramai kumpul duit menabung untuk korban, ibadat korban tu, sembelihan korban tu sah tak? Sembelihan sah bila cukup syarat lah. Cukup potong urat halqum, urat makanan dia semua, urat marik, semua tu sah lah. Cuma pahala ibadat korban tu dia tak dapat, dia dapat pahala biasa je. Pahala biasa ni maksud pahala memberi hadiah, memberi sedekah. Itu. Kemudian hikmah dalam pensyariatan korban ni, sebenarnya hikmah dia bersyukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan kita. Mana Allah Ta'ala beri kita hidup, kita syukur. Sebab Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS, dia antara anak yang paling disayang, anak Nabi Ismail lah, sebelum kelahiran Nabi Ishaq. Nabi Ismail memang cukup sayang. Tiba-tiba dia mimpi 3 malam berturut-turut, perintah Allah suruh sembelih anak dia, Nabi Ismail. Jadi penyembelihan korban ini adalah untuk mengajar kita erti syukur kepada Allah terhadap nikmat kehidupan kita. Kemudian yang keduanya, hikmah dalam pensyariatan korban ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam Quran sebut, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan sebutan yang baik kepada kamu wahai Ibrahim untuk generasi selepas ini. Sampai ke hari ini, sampai ke hari kiamat nanti, sentiasalah selepas hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri, manusia akan sibuk menyebut-nyebut kisah Nabi Ibrahim, pengorbanan dia, apa penyembelihan yang telah dilaksanakan perintah Allah untuk sembelih anak dia, disebut-sebut sampai ke hari kiamat nanti. Kemudian antara hikmah juga untuk orang beriman ini, ingat bagaimana tingginya kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, dan juga bagaimana mereka mengutamakan perintah Allah berbanding kecintaan diri mereka terhadap diri mereka, dan juga kecintaan mereka terhadap anak mereka. Tuan-tuan, bila sebut tentang diri tuan-tuan, diri saya ada kehendak saya, ada nafsu saya ada memang ada sifat cinta kepada anak saya. Itu fitrah manusia lah, fitrah manusia begitu. Tetapi bila sebut hari raya Aidil Adha, mengimbau kembali kenangan lalu, kenangan yang pernah diperintahkan kepada ayah kita Ibrahim alaihi salatu wassalam sembelih anak dia. Maka disebabkan ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka sabar, mereka, anak dia sendiri menyatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buat je apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi bila mana mereka buat, Allah Ta'ala bukan nak pun anak dia disembelih, cuma Allah Ta'ala nak mereka ni taat, berikan sepenuh jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apakah hubungan antara menumpahkan darah dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala? Sebenarnya bila kita buat sembelihan korban ni, menumpahkan darah ni, kita akan memberi orang makan, memberi orang daging mentah, memuliakan orang jiran-jiran, kawasan rumah kita, membantu orang fakir miskin. Ini semua adalah satu bentuk kegembiraan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada manusia. Ini dia. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala ciptakan haiwan-haiwan ni semua sebenarnya untuk kita mengambil manfaat. Itu antara hikmah lah, ataupun hubungan antara kaitan penyembelihan korban. Tuan-tuan, bila sebut kurban, qaf ra ba alif nun, kurban ini
satu perkara seorang hamba buat satu ibadat yang mana dia mendekatkan diri kepada Allah, sama ada perkara ataupun ibadat tersebut ibadat penyembelihan ataupun ibadat-ibadat yang lain, itu dipanggil qurban. Macam kisah Habil dan juga Qabil dan Habil. Qabil dan Habil mereka buat qurban. Qurban ini adalah apa jenis bentuk ibadat? Qurban. Bila mana mereka buat qurban, tidak kiralah sama ada binatang korban ke ataupun apa-apa ibadat. Ibadat qurban Habil diterima Allah. Bila diterima, Qabil cemburu, Qabil bunuh Habil. Jadi qurban ini lebih umum daripada udhiyah. Udhiyah binatang korban, untuk ibadat korban. Untuk qurban ini, qurban dalam bahasa Arab, qurban adalah untuk binatang korban ataupun bukan binatang korban. Kalau sebut al-hadiyu, al-hadiyu dalam Quran adalah, al-hadiyu ni adalah binatang korban juga disembelih, tapi disembelih di Mekah. Dia ada sebab lah, sama ada dia buat haji tamattu' ataupun dia buat haji qiran, kena sembelih. Itu dipanggil al-hadiyu. Tak kira lah unta ke ataupun kambing, ikut atas dam yang dikenakan kepada dia, ataupun dia tinggalkan perkara wajib atau dia buat perkara yang dilarang, maka itu dipanggil kena buat al-hadiyu, penyembelihan korban, sama ada unta ataupun kambing ataupun unta ataupun kambing. Kemudian antara perkara sunat dalam ibadat korban ini, antara perkara sunat adalah kita buat ihsan kepada binatang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala ni mewajibkan buat baik ke atas setiap sesuatu. Sekiranya kamu nak bunuh dengan cara baik. Cicak pun, tuan-tuan nampak cicak bunuh, tuan-tuan dapat pahala tau. Sekali lestik tumbang mati, pahala dia 100% penuh. Tapi sekali lestik belum mati, kali yang kedua jatuh bawah, daripada atas dinding jatuh bawah, kali yang ketiga pun tak mati, kali keempat baru mati, maka pahala dia kurang. Sebab apa? Ihsan. Buat ihsan kepada binatang. Walaupun itu perintah Nabi suruh bunuh cicak. Ada orang kata kalau isteri sedang mengandung jangan bunuh cicak. Tak, perintah Nabi ni dia tak ada kira isteri mengandung ke isteri tidak mengandung ke apa ke. Dia kata takut bunuh cicak, takut anak tu cacat. Tak ada. Perintah Nabi bunuh cicak, bunuh adalah. Begitu juga dengan binatang korban. Maka binatang korban ni tuan-tuan, yang paling ketara kita lihat adalah manusia suka tarik ekor dia. Tuan-tuan nak tumbang kan dia lah, masukkan kaki dalam, masukkan tali pada kaki dia, tarik, tumbangkan dia. Tak perlu tarik ekor, memang tak ada kena-mengena pun untuk tarik ekor, dan tidak ada sebab pun untuk tarik ekor. Tali tu kita perlu tumbangkan dan kita tarik dia. Kalau tuan-tuan tarik ekor, maka dia akan ada renjatan tulang belakang, sakit lah, dan daging dia pun tidak berapa baik, tak apa sedap. Jadi bila sebenarnya yang sunnahnya adalah satu kaki je, ikat satu kaki je. Itu kalau tuan-tuan expert lah, satu kaki je ikat, kemudian kaki lain tidak boleh bergerak, kemudian tuan-tuan sembelih. Itu mungkin agak sukar bagi kita, tapi kalau tuan-tuan dah biasa boleh buat. Kemudian bila nak lapah, tunggu ihsan yang perlu kita buat kepada binatang. Apa dia? Tengok dulu mata dia, mata berkelip ke tak. Sebab bila mata tu dah tak berkelip dah, maknanya roh dia telah keluar habis. Selalunya lembu ni dalam paling lama pun dalam 10 ke 15 minit lah. Kalau rasa dah mata tak berkelip, maknanya dia sudah mati, roh dah keluar habis. Tapi kalau masih berkelip, dia sedang nak keluar, dalam tu roh baru nak keluar, sedang nak keluar. Kalau dah keluar, mata dah tak berkelip dah, memang dah mati, tiba-tiba dia masih bergerak, itu dipanggil apa? Dipanggil kekejangan otot. Tapi haiwan tu sudah pun mati. Ukuran mati tak mati tuan-tuan lihat pada mata dia saja.
Dan seterusnya antara perkara yang sunat adalah menghadap kiblat. Tapi tuan-tuan kena ingat, menghadap kiblat ni tu sunat. Yang tuan-tuan heret dia sampai nak hadap kiblat, itu jadi perkara haram tu tak? Sebab tak buat ihsan, tak buat baik dengan dia. Semata-mata nak kejar perkara sunat. Tuan-tuan dah dapat tumbang lembu tu, lembu dah jatuh, alhamdulillah, sembelih je lah. Tak perlu hadap kiblat pun dapat. Hadap kiblat ni sunat. Tuan-tuan nak kejar perkara sunat sampai heret dia, sampai dekat surau saya dulu, dia heret atas batu-batu tu. Batu-batu diheret. Sebab dia kata untuk hadap kiblat ke? Kiblat kat belah mana? Sembelih je, tak perlu hadap kiblat pun. Kalau susah, kalau tuan-tuan expert tak apa. Ini nak tumbang lembu sampai 15 orang. Kemudian nak hadap kiblat, semata-mata nak ambil perkara sunat. Jadi itu perkara yang tidak sewajarnya kita buatlah. Kemudian dalam antara perkara sunat dalam mazhab Syafi'i kita adalah kita baca bismillah Allahu akbar. Walaupun sebahagian di kalangan ulama mereka kata baca bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama kata begitu, baca bismillahirrahmanirrahim. Memang ada pendapat, dan ada pendapat kata Ar-Rahman Ar-Rahim ni, Ar-Rahman Ar-Rahim daripada perkataan Rahmat. Perkataan Rahmat ni tak sesuai sebenarnya untuk kita sembelih. Kena sebut bismillah Allahu akbar. Itu yang terbaik lah, yang afdalnya, yang sunatnya. Walau tidak dinafikan di sana, ada pendapat menyatakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tanya tentang selawat ni, memang tak ada dalil selawat. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ni, dia sebut antara perkara sunat ketika penyembelihan adalah berselawat kepada Nabi. Satu bid'ah kalau tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan belajar hadis, ni bid'ah ni. Tak ada dalam hadis pun sebut selawat. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sebut selawat. Cuma mereka berdalilkan dalil yang umum. Dalil yang umum iaitu wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan nama kamu wahai Muhammad bersama dengan nama Allah Taala. Bila kita azan, bila kita iqamah, Allahu akbar, maka kita akan sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Akan sebut nama Nabi. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita duduk tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana nama Allah seiring dengan nama Nabi. Jadi dalil secara umumnya menyebut bila disebut nama Allah dan di sana disebut nama Nabi juga. Dalil yang khusus Nabi sembelih korban selawat, itu tak ada lah. Itu memang tak ada. Kemudian takbir ni, takbir mana yang disunatkan? Selalu kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum daripada apa? Menyembelih, ataupun selepas daripada menyembelih. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis lah, memang ada Nabi suruh bertakbir. Takbir itu ulama kata bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu dia. Tapi kalau tuan-tuan nak takbir raya pun silakanlah takbir, boleh. Takbir pun takbir lah. Sebab dia bukan satu benda yang berdosa. Cuma adalah ulama yang suruh dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, dia kata disunatkan takbir. Bukan kata sebelum sembelih, selepas sembelih pun disunatkan takbir. Cuma kalau tuan-tuan lihat secara umumnya, takbir dalam hadis tu maksud bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Dan disunatkan sembelih ni kita yang sembelih sendiri kalau kita mampu. Untuk orang perempuan dalam mazhab Syafi'i kita tak disunatkan sembelih. Sebab apa tak disunatkan sembelih sendiri? Tuan-tuan lihat, ada tak isteri Nabi sembelih? Isteri Nabi sembelih korban? Tak ada. Nabi lepas sembelih korban, Nabi kata apa? Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Wahai Allah, terimalah ibadat korban aku, keluarga aku dan juga umat aku. Nabi tak suruh pun. Kalaulah disunatkan perempuan sembelih, Nabi suruh isteri dia sembelih korban.
Ni Nabi tak suruh. Jadi maksudnya perempuan ni dia tak biasa dengan pekerjaan-pekerjaan berat seperti ini. Tapi pada zaman sekarang ni bukan kata sembelih aja. Driver lori pun perempuan. Dan driver bus rapid pun perempuan. Jadi benda tu benda dah biasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita masih lagi dikatakan perempuan ni tidak afdal lah untuk sembelih. Orang buta pun tak afdal sembelih. Mereka layak disunatkan untuk serahkan urusan ni kepada orang laki-laki. Kalau mampu sembelih sendiri. Kalau tak, maka wakilkan kepada orang lain. Kemudian berdoa kepada Allah selepas daripada sembelihan korban, maka berdoalah kepada Allah, inna salati wa nusuki, sampailah ke akhir. Kemudian doa juga, Allahumma taqabbal minni, wahai Allah terimalah ibadat korban aku ni. Kemudian setiap daripada lembu-lembu yang disembelih ini, sebelum disembelih, maka ada seorang baca kan, bawa fail, seorang kata ini adalah apa dia, peserta-peserta korban. Kemudian yang sembelih korban tu dengarlah, jangan disebut takbir raya pula, jangan disebut takbir pula, dia dengarlah. Dia dengar sebab dia akan niat, aku akan sembelih ni bagi pihak nama-nama yang telah dibacakan tadi. Dia niat dalam hati, kemudian dia sembelih. Sebab niat orang yang menyembelih korban ini adalah niat sebelum daripada sembelih ataupun ketika sembelih, bukan selepas daripada sembelih. Sebab itu orang penyembelih dia kena tahu, dia kena niat sebelum tu ataupun ketika sembelih. Kemudian ketika mana apa nama ni, menyembelih korban, nak bagi tahu saya dah lupa tadi. Ketika mana seseorang itu sembelih, niat je sebelum ataupun ketika, dia tak boleh selepas. Sebab itu ketika mana seseorang nak masuk korban, dia kena cukup jelas akad yang dibuat oleh pihak surau. Pihak surau buat form, kami satu bahagian lembu harga 700, kemudian kos pengurusan adalah RM100. Contoh. Sebab sebahagian orang dia kata apa? Dia kata harga untuk lembu satu bahagian adalah RM800 termasuk kos pengurusan. Bagi saya perkara tersebut agak kurang jelas. Sebab apa? Kos pengurusan ni setiap masjid lain-lain, setiap surau lain-lain, dan setiap peserta dia ingin tahu juga berapa kos pengurusan tu, berapa persen yang dia akan ambil. Sebab sebahagian tempat RM50, sebahagian tempat RM150, sebahagian tempat RM200. Sebab itu saya prefer kepada setiap wakil ataupun akad wakalah perlu dijelaskan berapakah kos pengurusan, supaya tidak ada gharar, tidak ada penipuan di sana. Sebab seseorang yang masuk dia kata kos pengurusan ni selalu RM50 ke RM100 je, selalunya. Tiba-tiba rupanya masjid mesyuarat sama mereka, dia kata kos pengurusan RM200. Jadi kalau peserta tu tahu apa tindakan dia. Jadi sebab itu perlu jelas. Kemudian di akhir letaklah sekiranya ada lebihan, kita akan masuk ke tabung surau kalau ada lebih. Sebahagian syarikat-syarikat korban dia tak buat akad, dipanggil akad akad korban dan juga wakalah, tetapi mereka buat akad salam. Akad salam ni akad tempahan. Tempahan mana apa beza dia? Tempahan ni yang jelas adalah harga dia, berapa harga dan tempat penyerahan lembu tersebut. Selalu orang buat di Kemboja ke di mana Palestin ke, tempat penyerahan lembu itu perlu jelas. Kemudian wakilkan. Kemudian untung tak ada sebut, kos pengurusan tak ada sebut. Sebenarnya syarikat-syarikat yang mengambil dipanggil sebagai mengambil akad apa? Mengambil akad salam. Salam ni maksudnya dalam bahasa Melayu akad tempahan. Sebenarnya dalam akad tempahan itu dah termasuk kos. Untung pun dalam tu. Mereka tak boleh sebut kos pengurusan. Mereka tak boleh sebut berapa, mereka tak boleh mention pun berapa untung yang mereka nak. Kos pengurusan tak ada. Sebab apa? Dalam akad salam itu, akad tempahan, dalam tu dah ada dah profit dia berapa. Kita tak boleh sebut.
Itu sedikitlah mengenai dengan ibadat korban kita. Mungkin semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Ada apa-apa soalan? Perkara makruh. Itu saya nak sebut juga tadi sebenarnya. Okey, dalam masalah potong kuku semua ni, potong bulu ke, cabut bulu ke, dia hanya makruh kepada orang yang buat ibadat korban. Orang yang tak buat, dia tidak makruh. Ini sekaligus menyangkal pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan hukumnya wajib ibadat korban. Sebab Nabi kata Nabi larang untuk mencabut kuku ni semua kepada siapa? Kepada orang nak buat. Nak buat tersebut bukan wajib. Siapa yang nak. Jadi maknanya bukan wajib. Ibadat korban tu dia adalah sunat. Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Hukumnya makruh. Apa dia? Mencabut kuku ataupun bulu apa-apa bahagian pada anggota badan kita lah. Bila? Bermula pada 1 Zulhijjah. Berakhirnya bila? Bukan selepas sembahyang raya. Bukan. Sampailah binatang korban kita disembelih. Kalau binatang korban kita disembelih pada hari raya ketiga, maka hari raya ketiga lah, lepas tu barulah disunatkan untuk kita potong kuku ataupun potong bulu. Cukur bulu ke ataupun gunting ke, misai ke apa ke, itu disunatkan selepas daripada binatang korban kita disembelih. Dalam mazhab Hanafi mereka tidak makruh. Sebab mereka ada dalil mereka. Mereka kata Nabi hantar binatang korban, kambing Nabi hantar untuk disembelih di Mekah. Dan Nabi tak ada pun bagi tahu, tak ada mention apa-apa pun perkara yang dilarang. Kalau ada, pasti Nabi bagi tahu. Jadi menunjukkan dalam mazhab Hanafi tidak makruh. Ataupun majoriti di kalangan ulama menyatakan makruh. Sebab apa makruh? Pelbagai hujah di kalangan ulama. Ada ulama kata nak samakan dengan orang haji. Orang haji kan mereka tak boleh potong kuku, mereka tak boleh potong bulu. Samalah dengan orang yang menunaikan haji. Tapi pendapat tersebut tak kuat. Pendapat yang kuatnya adalah untuk melepaskan semua anggota badan kita daripada api neraka Allah. Sebab itulah disunatkan kita biarkan semua sekali. Tapi tuan-tuan, kalau dah kuku tu dah hitam sangat, kalau misai pun dah panjang sampai minum teh tu dah nampak kuning-kuning pada bulu misai, maka guntinglah. Jangan dibiarkan begitu. Sebab dia bukannya jatuh kepada benda yang haram, dia makruh. Kalau tuan-tuan rasa tidak selesa, maka gunting. Bukan kena dam pun. Sahabat Nabi ada kutu banyak ni, dia mengadu kepada Nabi, gatal sangat ni. Nabi kata gunting, tapi kena bayar dam lah untuk haji. Tapi untuk ibadat korban tak ada kena apa-apa pun. Cuma dia makruh saja. Okey. Ada apa lagi? Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.